Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bertemu. Insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini memberikan satu rahmat Allah, memberikan barakahnya dan seterusnya diberikan oleh Allah kekuatan untuk kita sama-sama membina amal-amal yang kuat, amal-amal yang kuat insya-Allah. Jadi pada hari ini kita melihat berbagai perkara yang berlaku lah di dalam kehidupan kita. Mungkin eloklah kalau saya mulakan dengan peristiwa yang berlaku petang tadi. Apabila kami ada satu pagi, daripada pagi lah. Pagi tak pagi juga. Lebih kurang tengah hari lah gitu. Jadi beberapa orang kawan-kawan NGO telah pergi ke parlimen. Tujuan pergi ke parlimen tu sebenarnya untuk nak bertemu dengan seorang YB ni. YB daripada Kuching. YB ni YB DAP. Yang mana dalam perbincangan itu sebenarnya kami diminta lah datang oleh kawan-kawan. So saya pun join lah. Nak tengok apa yang berlaku. So bila berada di sana. Dan Alhamdulillah ketika di parlimen, semasa nak masuk ke tempat pertemuan tu, maknanya ke tempat yang saya kata macam mesyuarat lah, tempat perjumpaan tu. Dan berjumpalah dengan beberapa orang ahli parlimen lah. Ahli parlimen yang kita kenal daripada pelbagai parti lah. Parti PAS pun ada, yang UMNO pun ada dan sebagainya lah. Jadi bila bertemu tu, saya tidaklah bercakap banyak sangat, saya cuma follow je. Jadi pada masa tu kita jumpa dan kita bertanyalah dengan ahli parlimen. Dan kita mencuba menjelaskan tentang apa yang kita faham daripada Akta 342 lah, yang terbaru ni kan. Jadi kita dapati ahli-ahli parlimen tidak begitu memahami akan Akta 342. Tidak semua faham lah. Saya ingat majoriti tak faham. Sebab itulah ketika mana pembentangannya, pembentangan Akta 342 ni mengikut salah antara ahli-ahli parlimen yang senior jugalah, menggambarkan bahawa dia masuk dalam tu seperti macam curi-curi lah macam tu kan. Sneak dia kata, maknanya cara yang sikit-sikit sembunyi lah macam tu. Sehingga menyebabkan orang tak berapa nak faham. Jadi orang ramai yang berbincang berkenaan akta kekeluargaan ataupun akta kewarganegaraan yang sekarang ni kan. Orang bincang berkenaan dengan GISB. Orang bincang berkenaan dengan banyak lah. Tetapi Akta 342 ni tidak menjadi perbincangan yang diambil berat oleh kita kata ahli-ahli parlimen yang kita kata majoriti tadi. Jadi yang hanya beberapa orang saja. Malahan ketika akta itu dibentang dan perbahasan-perbahasan dibuat,
antara perbahasan yang kita nampak, maknanya pertanyaan yang banyak lah daripada, kita kata besar lah, daripada banyak lah, macam hujahnya bagus lah, daripada YB Kuching, DAP. Jadi mungkin kerana YB Kuching itu bertanyakan banyak soalan-soalan dan sebagainya, jadi seolah-olahnya macam NGO nampaklah, saya tak dengar pun apa dia cakap, tapi saya NGO yang ada menggambarkan seolah-olah macam dia ni bersamalah dengan rakyat untuk nak menentang, quote and quote, menentang Akta 342 kan. Tapi setelah kita berjumpa dengan YB tersebut, dan kita menceritakan dan berbual-bual dan memberikan pandangan-pandangan. Jadi satu yang ada dalam hati saya lah masa itu terdetik lah. Ketika pengundian itu dibuat, dia pun tak ada. Ketika diundi untuk meluluskan Akta 342 ni, orang yang paling kuat bercakap, yang paling kuat membantah lah. Quote and quote membantah. Tak ada. Dan yang datang hanya kurang lebih 23 orang ahli parlimen, yang merupakan kurang daripada 10% ataupun 10% kurang lebih, yang diistilahkan kalau di dalam perlembagaan ataupun peraturan mesyuarat, dia tidak dikira sebagai cukup quorum. Jadi Akta 342 itu tidak dikira sebagai cukup quorum. Jadi terpaksa pihak yang dipertua pada masa itu, timbalan dia lah kan, yang daripada perempuan tu, yang daripada DAP tu kan, dia yang membawa pada masa itu. So dia telah menggunakan budi bicara, iaitu melalui mulut. Ada bantahan dan ada setuju tak setuju kan. Jadi itu digunakan sebagai cara mengundi Akta 342. Akta 342, yang mana Akta 342 itu diluluskan hanya dengan kata setuju tak setuju. Siapa yang kata setuju kan. Jadi yang cakap setuju tu pun bukan 23 orang semua tu. Yang cakap setuju tu lebih kurang lah berapa orang, 3-4 orang lah agaknya lah kan. Yang lain-lain tak ada cakap setuju pun. Dan kemudian, dan akibat daripada cara kaedah yang digunakan tadi, memang benda tu dalam peraturan lulus lah, sebenarnya benda tu lulus lah. Jadi kaedah yang kelulusan 342 ni caranya yang paling agak pelik kan. Yang pertama sekali kan, ketika dia diluluskan akta tersebut, memang majoriti tak ada. Kita kata kurang lebih 90% daripada YB yang kita MP tak ada. Jadi perbincangan itu lebih kurang dalam perbincangan yang apa kita kata yang sekadarnya lah. Dan kemudian akta ini diluluskan pun dalam keadaan tidak cukup quorum tadi, dengan keadaan menggunakan dengar setuju, siapa yang ada menentang, tak ada menentang. Setuju gitu kan. Tak tahulah berapa orang yang setuju tu kan. Atas budi bicara yang timbalan yang dipertua daripada yang wanita tu lah, perempuan yang DAP kan. Dan kemudian yang paling banyak membangkang ataupun mengeluarkan hujah ketika mana akta itu dibentangkan juga kan, iaitu YB, saya tak ingat nama dia, daripada Kuching, yang juga bukan YB DAP. Dan dia pun tak ada masa undian lulus tu, dia pun tak ada disebut lah, kalau tak silap saya disebut begitu. Jadi satu yang amat pelik, yang satu akta yang telah ditolak sebanyak 5 kali kurang lebih. Yang saya ingat saya lebih kurang 5 kali lah yang ditolak perbincangannya, perbahasannya tadi di dalam ni, di mana ketika zaman Perdana Menteri Ismail Sabri yang telah ditangguhkan, ditangguh tak payah bincang lah. Pasal benda ni mendapat tentangan daripada ramai orang, termasuklah rakyat kan. Jadi tiba-tiba ketika diluluskan dalam keadaan yang tidak ramai orang berbincang, dalam keadaan yang tidak ada perbahasan yang betul-betul solid, dalam keadaan 90% kurang lebih
kan, ahli parlimen yang tidak berada di dalam parlimen. Ketika mana akta yang penting yang menyerupai akta IHR, International Health Regulation, diluluskan. Jadi akta ni telah pun diluluskan. Macam kata YB tadi yang kami jumpa tadi, dia kata akta ni dah lulus. Dah lulus dah. Jadi nak buat macam mana lagi? Dah lulus, dia kata. Jadi bagaimana buat? Jadi di sinilah saya ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan, bila kami bincang semula dengan beberapa orang tokoh-tokoh politician dan juga agamawan dan juga pimpinan-pimpinan NGO lah, masyarakat yang ada di Malaysia ni, bila kita bincang tentang apakah kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku sekiranya akta ini berjalan, maka kan mereka mengatakan ini satu ancaman, ini satu yang menakutkan, ini satu yang bahaya. Macam-macam lah yang dikatakan oleh tokoh-tokoh daripada politician ni. Sama ada yang senior, yang memang dah berumur 80-an ke atas, ataupun yang junior yang ada. Tapi apabila dia telah diluluskan dengan cara yang kita sebut tadi, dengan keadaan yang cukup pelik, yang diluluskan ketika mana ramai tak ada, 90% kurang lebih tak ada ahli parlimen, dalam keadaan perbahasannya yang tidak solid, dalam keadaan dianya sebelumnya telah ditolak 5 kali, malahan telah ditangguh oleh Perdana Menteri Ismail Sabri yang lepas, kan, ditangguhkan, maknanya dia tak payah bincang lah, tak payah bincang. Kalau bincang ni mungkin bergaduh lah lebih kurang itu. Ataupun orang tak terima ke, rakyat tak terima ke, kes masa tu kan. Jadi dalam keadaan begitu, malahan yang lebih pelik lagi, Perdana Menteri Malaysia sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga PH yang di dalamnya ada PKR, keadilan, yang di dalamnya ada DAP, UMNO sekarang, kan. Tapi PH dulu, sebelum tu UMNO tak bersama kan. Jadi mereka sendiri tolak Akta 342 ini, kan, kerana digambarkan satu yang agak keras hukumannya dan sebagainya, walaupun telah diturunkan denda daripada 10,000 kepada 5,000 kalau tak silap saya, daripada 100,000 kepada 50,000 kan, kepada syarikat dan sebagainya, tetapi dia masih lagi membebankan. Baik. Jadi apa yang saya nak gambarkan kat sini, telah berlaku suatu perkara yang pelik, dan perkara yang pelik ini adalah perkara yang seolah-olahnya seperti yang dirancang. Kita tak nak cakap ada yang merancang, kita tahu ada yang merancang, kita tahu ada deep state, kita tahu ada sentuhan tangan-tangan antarabangsa, tangan-tangan tentera-tentera asing dan pemimpin asing yang nak menguasai negara kita ni, kita tahu benda tu. Cuma kita tak nak sebut lah, kan. Nak sebut, kita cuma kata, kan, bagaimana kan akta ini diluluskan dalam keadaan yang mana rakyat kita hari ini sibuk dengan berbagai perkara, dengan bajetnya, dengan bagai-bagai lah yang ada, kan, kewarganegaraannya, akta kewarganegaraannya, semua duk bincang benda-benda macam itu kan, tanpa disedari oleh pimpinan-pimpinan MP yang ada di parlimen. Jadi bila saya pergi sana, saya tanya, bila jumpa dengan ahli parlimen kan, yang ada kesedaran terlalu sedikit, tapi orang yang ada kesedaran tu pun ada orang yang tak boleh mengundi. Bukan ahli parlimen lah, bekas ahli parlimen. Jadi sebut kat sini, kita sedang berada dalam satu suasana yang mana mereka merancang sesuatu perkara sehingga kita terpaksa mengikut, kan, kan, apa yang kita terkenal dengannya patuh kepada undang-undang, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang tu. Jadi kita ni orang yang patuh kepada undang-undang, orang yang patuh kepada perlembagaan. Tiba-tiba kan undang-undang dan perlembagaan yang kita nak patuh tadi telah dicemari dengan gimmick dan jalan-jalan buruk yang berlaku di parlimen. Jadi sebab itulah kita tengok sini, bila Nabi menggambarkan sallallahu alaihi wasallam
menggambarkan kepada kita bahawa kita sedang berada di dalam zaman mulkan jabarian dan kepimpinan dunia yang diktator sebenarnya. Maka mereka menggunakan taktik-taktik yang kotor itu untuk nak menjayakan matlamat mereka. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, contohnya apa yang kami bincang tadilah. Contohnya lah dari sudut kuasa yang diberikan, yang boleh diberikan kepada DG, Director General, kepada KKM contohnya, ataupun kuasa yang diberikan kepada pegawai yang dilantik daripada kalangan KKM ataupun yang bukan daripada kalangan KKM. Dia boleh lantik kartel mana-mana pun boleh. Dia boleh lantik mana-mana orang boleh. Untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berbentuk paksaan dan kekerasan tadi, dia boleh buat. Dia boleh buat. Jadi kuasanya terlalu luas dan terlalu besar. Jadi inilah antara perkara yang sebenarnya menjadi sesuatu yang kita merasakan bahaya. Jadi saya minta maaf lah, saya sebut kat sini lah. Kalau ada pun bangkangan ataupun bantahan, contohnya daripada YB yang ada ketika pembentangan 342, akta itu dibentangkan, hati kecil saya, dan saya yakin dengan tengok cara berbicara, cara bercakap tadi, itu hanyalah disebut sebagai control opposition. Kan nampak macam membangkang, nampak macam menentang, nampak macam melawan, nampak macam tak setuju akta 342 tadi, tapi sebenarnya mereka hanya menyatakan sesuatu for the sake of debate, discussion, for the sake of untuk kita kata boleh kita kata berbincang-bincang supaya nak nampak tak adalah benda tu tidak ada perbahasan. Jadi bila saya melihat yang ini, maka sebenarnya negara kita hari ini sedang diserang dengan serangan-serangan yang datang daripada pemikiran organized group yang begitu halus, sehingga sebahagian daripada apa yang kita gambarkan sebagai undang-undang yang kita daulatkan, kedaulatan undang-undang, juga perlembagaan, sebagaimana yang kita sebut tadi, sebagai yang menjadi dasar kepada negara Malaysia ini, maka rupa-rupanya apa yang ada juga sedang dicemari dengan taktik-taktik kotor yang ada, yang berlaku pada hari ini. Sehingga kan kita terperangkap. Saya ingat lagi bila kita berbincang dengan beberapa tokoh-tokoh and politician, negarawan, ramailah, saya tak nak sebut nama, sebut nama nanti mereka akan inilah, tapi maknanya tokoh-tokoh lah, bekas ahli parlimen, bekas menteri, dan bekas kita orang besar-besar lah, think tank dan sebagainya. Bila kita bincang tentang akta 342 dan juga seangkatan dengannya, maka mereka mengatakan ini bukan sesuatu yang kita kata setakat akta biasa, tapi ini ialah sesuatu yang menakutkan. Saya sebut ini perkataan mereka, menakutkan, sesuatu yang mengancam, sesuatu yang dia geleng kepala, tak boleh cakap lah. Begitu. Jadi ada juga beberapa orang, saya jumpa tadi seorang datuk ni lah, MP, bekas MP. Dia tak jadi MP dah, tapi dia ada di parlimen tadi, tak sebut nama lah. Dia pun kata, dia kata, majoriti MP tak tahu apa yang berlaku. Tidak benar-benar tahu. Dia tahulah akta tu, tapi dia tidak memahami akan kesannya kepada kita, kepada semua, malahan kepada MP sendiri. Dan insya-Allah kita akan cuba dedahkanlah sedikit sebanyaknya. Nanti pada hari Rabu ni ada sidang media. InsyaAllah hari Rabu akan ada sidang media daripada wakil-wakil NGO. InsyaAllah tuan-tuan boleh tunggulah. Saya ingat pukul 2 petang. Hari Rabu ni akan ada satu sidang media dan kita akan bincang tentang apa kita sebut sebagai resolusi Task Force Rakyat yang telah kita bincang lepas, dan juga kita akan sentuh jugalah tentang Akta 342 sikit sebanyak. Jadi saya nak sebut kat sini, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sahaja, kita sedang menjurus, maknanya kita ni, maknanya suasana yang ada pada hari ini sedang menjurus kepada suasana totalitarian, diktator yang 100%. Bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu
suasana-suasana yang mana kita akan diikat tangan kita, kaki kita, kepala kita pun akan diikat. Dan malahan hati kita yang beriman ini pun akan diikat. Mereka akan paksa untuk semuanya berada di atas jalan arus, iaitu jalan yang mengikut dan yang digambarkan sebagai Malik Mesayek ataupun Al-Masih Ad-Dajjal yang sedang berjalan. Jadi sebenarnya ini kita sedang menuju ke arah situ. Dan dari sudut sistem struktur negara kita pula, kita telah melihat bagaimana dipisahkan di antara majlis raja-raja ataupun yang di Pertuan Agong Raja satu sektor, kemudian parlimen satu sektor, kemudian judiciary iaitu perundangan satu sektor, dan eksekutif satu sektor dan sebagainya. Jadi kita lihat dipecah-pecahkan dan masing-masing punya kuasa masing-masing, sehingga akhirnya bila dikontrol satu-satu, maka kita hari ini sedang berhadapan dengan serangan-serangan daripada pihak-pihak yang ingin menguasai negara kita, terutamanya nak menguasai agama yang ada dalam negara kita ini. Walau bagaimanapun, insya-Allah sebenarnya insya-Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Cuma saya nak sebut kat sini bukanlah kemenangan dengan cara yang mudah, tapi kemenangan dengan cara yang kita kata yang tabi'i, yang sunnah. Jadi Allah SWT nak bagi menang pada kita, tapi dia akan bagi kesusahan. Jadi Akta contohnya 342 ini termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengannya adalah merupakan salah satu daripada ujian yang akan kita hadapi dalam masa yang terdekat. Jadi walau bagaimanapun kita kena usaha maksima. Apa usaha maksima ni? Yang kita ada tiga dari sudut komponen tadi kan. Yang pertama majlis raja-raja yang paling atas sekali lah. Mana majlis raja-raja paling atas sekali. Kemudian yang di Pertuan Agong yang dilantik oleh majlis raja-raja. Kemudian di situ ada judiciary, ada undang-undang, perlembagaan kehakiman. Dekat situ ada judiciary yang legal kan. Kemudian dekat situ ada eksekutif, parlimen dan juga ada kerajaan contohnya. Jadi saya sebut kat sini, struktur yang tengah ni kita dapati dah dikuasai secara almost total. Jadi struktur yang ada ialah yang bawah ialah rakyat. Struktur rakyat. Jadi rakyat ni dalam keadaan jahil. Tak tahu. Tak sampai. Bila cerita Akta 342 tak tahu. Yang tahu ni Akta bila berlakunya emergency. Apa berlaku, macam mana, apa kesan, rakyat tak tahu. Tak tahu, jahil. Kan? Termasuklah ahli parlimen tadi, tak tahu. Ahli parlimen, dia tak perasan. Besok kalau nak berlakunya, kita kata contohnya, hari pilihan raya, penamaan calon. Cukup dengan seorang pegawai kesihatan, pergi ke rumah dia, pada hari penamaan calon tu, dia kata, Tuan didapati ada sesama. Tuan didapati sedang mengidap satu penyakit yang kita khawatir akan merebak kepada lain. Maka Tuan perlu diasingkan daripada orang lain, iaitu di kuarantin. Jadi kuasa menyatakan seseorang tu sakit tanpa nak cek dia, nak tengok darah dia ke, nak tengok dia punya kuman yang ada kat dia ke, tahap imuniti dia ke dan sebagainya, tak payah cek. Cuma cukup dengan disyaki. Kamu disyaki ada penyakit-penyakit tertentu, maka kamu perlu dikuarantinkan. Ni MP tak tahu lagi ni. Hari penamaan calon, tiba-tiba MP yang kritikal kedudukannya, yang dia boleh menang contohnya, tiba-tiba tidak boleh berdaftar ataupun tidak boleh melaksanakan penamaan calon pada hari berkenaan yang dia kena hadir. Kenapa? Kerana ada orang datang cakap dengan dia, kamu ni disyaki, dipercayai sahaja ada penyakit, maka kamu kena kuarantin. Budi bicara mengesyak tadi, budi bicara mengkuarantin dan sebagainya terletak pada pegawai yang dilantik oleh Menteri Kesihatan ataupun DG ataupun pegawai-pegawai KKM. Jadi kalau dia kontrol KKM, maka pada masa tu orang-orang yang nak buat penamaan calon semua boleh dibatalkan penamaan calon dia. Macam gitu je. Ini kuasa yang ada pada mereka yang memang benar-benar kita kata terlibat dengan
Akta 342 ni. Jadi sebab itulah kita nak sebut sini. Serius. Dia pergi ke kita, rumah kita, dia kata tuan disyaki ada coronavirus and COVID-24. Bukan COVID-19 dah, COVID-24. Omicron ke benda kron ke kan. Jadi kamu disyaki je. Maka dia boleh diasingkan daripada keluarganya, daripada masyarakat, dibawa ke tempat mana yang dia budi bicara dia. Nak bawa ke mana selain hospital? Ke PLKN di Selangor, ke PLKN di mana-mana ke contohnya, ataupun di mana-mana sahaja. Dan berapa lama nak kuarantin pun budi bicara pegawai tu. Tanpa perlu kepada SOP nak tengok betul ke dia ni kena penyakit ataupun hanya sebagai tanda-tanda simptom yang lebih kurang sama. Jadi ini bahayanya Akta 342 ni sampai peringkat dia boleh mengeluarkan arahan, dan kalau tidak mau ikut arahan yang disangka berdasarkan sangkaan tadi, maka dia boleh memberi denda kalau individu sehingga RM5,000 ataupun 2 tahun penjara ataupun kedua-duanya sekali. Jadi siapa yang bagi kuasa tadi? Inilah Akta 342 yang cukup bahaya. Tidak ada proper, kita kata SOP yang sepatutnya. Jadi inilah sebenarnya satu yang bahaya bukan sahaja kepada orang awam, begitu juga bahaya kepada orang-orang tertentu yang ada dalam politik. Dia boleh tarik orang tu daripada jadi menteri dengan mengata kamu ni ada penyakit sekian, maka kamu kena diasingkan. Tak boleh menjalankan tugas sebagai menteri, maka dia kena letak jawatan lah. Nampak tak powernya? Dia lebih power daripada polis. Polis pun tak macam tu. Malahan dia punya kesalahan dia bukan denda lagi. Kesalahan dia sampai peringkat denda ataupun dan juga dipenjarakan 2 tahun penjara atau kedua-duanya. Nampak? Tidak lebih daripada RM5,000 katakan bagi individu, 2 tahun penjara. Jadi begitu juga dengan organisasi, RM50,000, lebih kurang itulah. Nak sebut kat sini bagaimana akta yang kejam ini, akta yang tidak betul-betul diletakkan sebagai kita kata yang mengikut prosedur, tidak berlanggar dengan perlembagaan. Contohnya artikel 5 perlembagaan persekutuan, kalau tak silap saya, bagaimana perlembagaan persekutuan menjamin kebebasan. Akta yang ataupun kita kata perkara yang menjamin kebebasan seseorang itu, sama ada nak ambil vaksin, tak nak ambil vaksin, nak ubat, tak nak ubat dan sebagainya, kan? Dia nak buat apa pada diri dia dan sebagainya, itu adalah merupakan antara perkara-perkara yang bercanggah. Jadi insya-Allah perkara ini kita akan sebut kemudianlah tentang akta ni. Tapi saya nak nyatakan pengalaman pada hari ini, pergi ke parlimen dan saya bertemu, kami bertemu dengan orang yang paling banyak menentang akta ini di parlimen yang dibahaskan, iaitu YB daripada Kuching. DAP daripada Kuching, wakil DAP yang paling banyak cakap. Tapi bila kami cakap dengan dia, maka kita melihat dia bukanlah seorang yang betul-betul mahu mempertahankan. Cuma dia kata dia concern lah benda-benda macam tu. Jadi pada pandangan saya, it is not really somebody who really want to fight for the freedom ataupun for the people in regard to kita kata Akta 342 tadi. Tetapi dia sebagai control opposition. Takkan tak ada orang yang cakap negatif, takkan tak ada orang yang menentang, takkan tak ada orang yang ni kan. Jadi dia tidak begitu strong lah. Sebab fakta dan data yang ada pada dia pun tak adalah sebanyak apa yang ada pada kami. Jadi saya tengok, saya perhati, saya kata tak boleh nak harap lah ahli parlimen ni. Kami jumpa juga dengan Tuan Guru tadi tersempat juga. Tuan Guru Haji Hadi, Allah izin, dalam keadaan yang uzur pun dia pergi jugalah ke parlimen. Berjalan perlahan-perlahan, masa nak masuk tu sempat jugalah Tok Ki. Saya tak ada tegur apalah Tok Ki lah. Dengan Datuk Asri, tegur dia, tanya khabar sebagainya. Kemudian menceritakan tentang Akta 342. Minta PAS ambil stand, buat satu stand PAS ni.
Kan apa kata Tuan Guru? Dia kata, nanti kami akan tengok balik. Kami akan tengok balik. Maknanya dia tak tengok lagi lah. Kan? Kalau dia dah melihat benda ni, tentulah bila kita cakap begitu, dia akan sambut, oh kami dah melihat dan kami dah yakin apa yang sekian. Tapi gambaran daripada Tuan Guru dia kata apa, nanti kita akan tengok balik, nanti kita akan cuba lawan lah kalau benda tak betul kita. Jadi maknanya benda tu pun dia tidak mahir dalam akta tersebut. Jadi betul lah apa yang digambarkan oleh sebahagian daripada ahli parlimen yang ada, yang kebanyakannya bekas yang kami jumpa, datuk-datuk tak sebut nama lah. Ramai di kalangan ahli parlimen Malaysia ni, mereka tak tahu dan tidak memahami apakah kesan-kesan yang ada pada Akta 342 ni, yang sama macam IHR. Tak tahu. Kita rasa okey je. Jadi inilah perkara-perkara yang kita nak kena faham. Baik. Melihat yang itu, maka sebenarnya saya nak bawa kepada tuan-tuan, puan-puan dan sahabat dan sahabiah sekalian, menyambung pada perbincangan kita 2 hari yang lepas berkenaan wasiat pada Syahid Abu Ibrahim ataupun Yahya Sanwar rahimallah, yang telah syahid. Bagaimana saya telah bacakan sebahagian, kita kata baca semualah, tapi kita ikut terjemahan poin-poin form lah yang kita dapat daripada Gaza, saya dapat dari sana lah. Ada banyak lagi. Jadi pada hari ini saya ingin menyatakan pada tuan-tuan puan-puan, sekiranya kita berhajat kepada kemenangan, berhajat kepada kekuatan, berhajat kepada perjuangan yang benar, maka kita kena hidup sebagaimana hidupnya mereka yang telah melalui proses jihad, dakwah dan tarbiyah. Yang terbaik contohnya ialah di Gaza. Yang terbaik contohnya ialah di Al-Aqsa di Palestin. Jadi di sinilah kita ingin sama-sama pada malam ini, saya ingin menyatakan kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, pertolongan Allah datang bukan sebab kita kata kita ni Islam, kita ni ada ukhuwah, bukan sekadar itu, tetapi sebenarnya apabila penghayatan perjuangan itu berjalan dalam kehidupan kita, bukan sekadar kita boleh bercakap, boleh demonstrasi lah apa tak, tetapi kita hidup sebagai al-mahdiyin. Kita hidup sebagai mereka yang berjuang. Jadi sebab itu insya-Allah pada malam ni saya ingin cuba memetik beberapa perkataan, ayat-ayat yang mungkin mudah-mudahan menjadi satu kita kata sebagai peringatan kepada kita untuk kita cuba hayati. Kerana kekuatan yang ada di Palestin, contohnya di Gaza pada hari ini, itulah yang sebenarnya yang membebaskan mereka. Sampai sekarang kita kata Israel dah lebih setahun lah, tak boleh nak kalahkan kan orang Palestin, walaupun dibunuh sana bunuh sini, bom sana bom sini, tak boleh kalah lagi. Malahan insya-Allah peperangan ini bukan akan menuju kepada kekalahan umat Islam, insya-Allah dia akan menuju kepada kemenangan umat Islam. Jadi kita hari ini melihat bagaimana nampak seolah macam orang Islam dah kalah dah dekat Palestin. Tak, belum kalah lagi. Masih lagi berjuang. Dan kita lihat daripada berita-berita yang saya dapat lah. Yang saya dapat berita-berita daripada Palestin, terutamanya di tebing barat, di sebelah Al-Aqsa. Kita melihat orang-orang Yahudi hari ini, dia menyambut kematian Yahya Sinwar ini, ataupun Abu Ibrahim Al-Syahid ini, rahimallah, sebagai satu kejayaan. Jadi saya melihat dalam berita-berita ataupun di dalam dokumentari ataupun dalam video-video yang ditunjuk daripada Al-Aqsa, kita melihat bukan saja Al-Aqsa, malahan di seluruh dunia, termasuklah di New York, termasuklah di tempat-tempat lain, iaitu orang-orang Yahudi berjoget, bergembira. Malahan mereka telah meniup dia punya serunai, bukan serunai yang macam apa dia panggil? Bismillah. Macam trompet. Dia dah tiup dah. Tun buat kan. Jadi mereka menyambut sebagaimana yang mereka jangkakan,
tahun 2024 ini Raja Melaka akan keluar. Raja Melaka akan keluar. Ataupun 2025, Raja Melaka akan keluar. Ini yang mereka tunjukkan kepada kita lah pada hari ini. Jadi mereka di samping kita hari ini nampak seolah-olahnya orang Islam kalah di Palestin tadi. Tapi dan pada masa yang sama orang Yahudi bergembira. Mereka menyahut orang Zionis lah yang apa ni kita kata agama menyambut Sukkot. Dia menyambut Sukkot juga, dia menyambut hari raya dia seperti seolah-olah menyambut kedatangan Al-Masih. Kedatangan Al-Masih sebab dia nampak ni dah menanglah kita. Seorang pemimpin habis dibunuh kan. Begitu. Jadi saya ingin menyatakan pada diri kita sama-sama, marilah kita nak merasakan bahawa sesungguhnya bukan kekalahan yang akan kita berdepan, insya-Allah kemenangan. Kita akan berdepan dengan kemenangan, dan kemenangan itu bukan hanya sekadar kemenangan yang kecil, tapi kemenangan yang besar. Cuma pada malam ini saya ingin menyampaikan beberapa perkara-perkara, panduan-panduan untuk kita tengok supaya kita ni akan bersama dengan kemenangan. Kita akan bersama dengan kemenangan. Kita akan bersama dengan perjuangan yang dimaksudkan sebagai kebangkitan. Innallaha yab'atsu li hadzihil ummah. Allah akan membangkitkan kebangkitan. Dan mereka yang akan mayujaddidu laha dinaha, yang akan mentajdidkan agama tadi. Jadi sini kita lihat beberapa sifat. Saya akan bacakan beberapa perkara yang merupakan nota-nota tarbiyah, nota-nota kita kata yang lahir daripada pimpinan-pimpinan yang sebelumnya. Sebelum Yahya Sinwar ini, pimpinan-pimpinan sebelumnya mereka telah menyampaikan. Ini kata sebagai nakib mereka, murabbi mereka, menyampaikan tentang beberapa hakikat yang kita kena ikut. Kalau kita nak menang, nak bangkit, inilah dia kehidupan yang kita kena pilih. Jadi kita cuma gambarkan sebagai Taifah. Taifah Mansura yang ada di Gaza ini adalah satu jamaah Islam yang paling bersungguh-sungguh daripada kalangan manusia untuk berjihad, berjuang pada jalan Allah. Jadi nombor satu, sifat yang ada kepada Taifah yang akan bangkit, sifat ahli-ahlinya, sifat kepimpinannya, sifat mereka yang bersama dengannya itu ialah satu kumpulan, satu kelompok Islam yang paling bersungguh-sungguh. Jadi kuncinya itulah jiddiyah. Kunci itu bukan sekadar jihad, bukan sekadar juhdi. Juhdi namanya bersusah payah, tetapi bersungguh-sungguh, jiddiyah. Jamaah Islam yang paling bersungguh-sungguh daripada kalangan manusia untuk berjuang, berjihad pada jalan Allah. Mereka menyeru dan memberi dorongan yang kuat kepada orang ramai supaya berjuang, berjihad pada jalan Allah. Jadi bukan sahaja mereka bersungguh-sungguh, bukan sahaja mereka berjuang sampai peringkat syahid fi sabilillah, sampai peringkat mereka mendapat, kita nampak kesusahan, ada yang kena tangkap, ada yang kena seksa, ada yang kena bunuh dan sebagainya. Tetapi mereka juga menyeru dan memberi dorongan, galakan yang kuat kepada umat supaya marilah sama-sama kita berjuang pada jalan Allah. Mereka bergiat dalam segala bentuk dan peringkat jihad. Jadi maknanya jihad dan berjuang itu bukan hanya nak tunggu angkat senjata lah apa, tak. Setiap peringkat, setiap perkara yang mereka mampu. Maknanya bila digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Kan, bila Allah gambarkan dalam Al-Quran, kan, tidak diberatkan, tidak dibebankan kepada kamu, melainkan apa yang kamu mampu. Maka digambarkan di sini, maksud mampu tadi ialah mereka bergiat dalam segala bentuk dan peringkat jihad, segala bentuk peringkat perjuangan, segala aspek. Bukan hanya sekadar kita kata aspek nak berperang aja, nak berjihad, nak berjuang dengan senjata semua. Bukan. Tapi mana dari aspek semua jihad. Sebab jihad ni ada peringkat-peringkatnya. Dan mereka melakukan perkara demikian kerana mereka telah menyediakan segala kelengkapan jihad semaksimal mengikut apa yang mereka mampu. Jadi perjuangan ini bila mereka persiapkan semaksimal keperluan-keperluannya, mekanismenya. Dia bukan hanya sekadar cakapnya, seruan saja, ceramah. Dia bukan ceramah saja.
Dia bukan hanya sekadar ceramah, hanya sekadar kuliah, hanya sekadar tulis buku, hanya sekadar khutbah, tetapi mereka menyediakan kelengkapan-kelengkapan perjuangan sekadar yang mereka mampu. Sebab tu kita lihat, kan, walaupun mereka tidak ada apa-apa di dalam keadaan terkepung di Gaza contohnya, dalam keadaan di Gaza mereka itu berada dalam keadaan disekat daripada pelbagai kelengkapan, sampai nak belajar pun tersekat, tetapi mereka sentiasa memaksimalkan kelengkapan perjuangan mereka semampunya, sehingga kan roket-roket yang ada pada mereka itu boleh sampai 100 sampai 200 batu ataupun kilometer, dia boleh pergi jauh, dan amat menakutkan. Tel Aviv, saya ingat lagi drone mereka tu kan, dia boleh pergi drone tu, dan drone tu boleh pergi bukan saja untuk memantau, untuk nak record dan sebagainya, boleh juga drone tu sebagai kamikaze, bom kamikaze. Jadi dia ada macam-macam lah. Dia punya sniper dia, saya ingat lagi pada tahun 2014 kan, ditunjukkan bagaimana sniper dia boleh pergi sampai 4 km. Dipanggil tentera hantu. Maknanya tiba-tiba mati je, tiba-tiba kena tembak je. 4 km. Dia boleh pergi tembak sampai 4 km. Ni antara sniper-sniper yang ada pada Qassam kan. Jadi ini macam mana teknologi senjata-senjata yang ada pada mereka dengan teknologi komputernya, dia boleh hack, dia boleh masuk di dalam sistem komputer ataupun sistem kita kata database Israel yang ada. Maknanya mereka mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan semaksimal. Bukan kata mereka ni seorang yang pakar bahagian ni bahagian tu, tetapi apabila mereka telah mencuba dan melaksanakan kan persiapan semaksimal yang boleh dengan kemampuan mereka, Allah buka kepada mereka teknologi yang demikian. Saya ingat lagi pada tahun 2010 selepas daripada lepas daripada 2010, sebelum flotilla, dan pada masa itu pihak Mesir atas arahan Israel dengan bantuan Amerika telah buat satu kita macam terowong lah, bukan terowong lah, macam parit, yang mana parit itu sedalam 30 meter parit tu, dan parit itu diletakkan simen, disimenkan dengan besi ataupun ditutup dengan besi. Maknanya besi itu dijadikan sebagai penghalang supaya terowong tak boleh tembus 30 meter kalau tak silap pada masa tu. Jadi masa saya di sana tu, bila kami keluar daripada Gaza pada masa itu untuk nak balik ke Malaysia lah setelah misi jalan darat pada masa itu habis, maka saya melihat pembinaan kita kata benteng-benteng daripada pihak Egypt, Mesir masa itu, yang mana pihak Mesir menggunakan besi yang telah di-supply ataupun dibekalkan oleh pihak Amerika atas arahan Israel. Jadi saya tengok, mereka nak menutup terowong-terowong yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, saya cakap dengan salah seorang daripada Qassam yang bersama-sama masa itu, saya kata, Allah SWT akan uji dengan besi ni. Dia senyum, dia kata apa? Dia kata, insya-Allah, apabila kita beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Saya pun doa, amin, amin. Disebut iman, takwa. Maka kita bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Maka bila saya balik tu, lepas tu ada flotilla yang Mawi Mara lah, persiapan nak pergi ke sebelah utara, sebelah Eropah masa tu, dan jumpa dengan kawan-kawan, bincang dan sebagainya. Saya melihat dalam satu TV France, dia menunjukkan bagainya satu dokumentari orang Gaza, kan dia potong besi yang ada di dalam, yang dia orang tanam tu, dia potong besi tu, dia tarik keluar, besi tu dicairkan, dengan besi tu pula jadi bahan-bahan pembangunan dan sebagainya. Ini kita ingat dia dah terperangkap, tak boleh keluar dah. Rupanya Allah bagi besi free pada orang Gaza. Jadi nak sebut kat sini pertolongan Allah. Jadi nak gambarkan di sini bahawa dikata mereka melakukan perjuangan tadi dengan menyediakan segala kelengkapan semaksimal
mengikut kemampuan mereka. Lantaran itu, mereka tidak pernah takut dan bacol untuk berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Jadi mereka tak pernah takut dan tak pernah bacol sebab dia yakin dengan Allah. Iman dia dengan Allah SWT. Kan? Pergantungan dia, sandaran dia kepada Allah Ta'ala. Dan mereka bertakwa, menjaga takwa. Maka Allah buka jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi maknanya inilah kelompok yang bersungguh-sungguh tadi. Dia bukan hanya cakap, mari kita buat demonstrasi gini-gini. Mari kita buat sembahyang hajat je. Kita tak buat kerja. Teknologi kita tak tahu. Tak ada teknologi pun. Macam sekarang ni tuan-tuan. Sebab tu untuk kebangkitan di akhir zaman ni, saya nak beritahu pada tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat sahabiah sekalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala bukan hanya menyuruh kita supaya berceramah saja. Allah perintah kita hidupkan suasana wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Hidupkan kekuatan, bina kekuatan. Dan kekuatan tu semaksimal yang kita mampu. Semaksimal yang kita mampu. Dan bila kita bertakwa kepada Allah, beriman, bertakwa kepada Allah, dan kita melaksanakan apa yang kita mampu, maka di situlah Allah buka jalan-jalan. Jalan-jalan. Ini tak termasuk lagi macam sahabat kita sebut kat sini, saya baca ni kan. Bila mereka pump air, air laut masuk ke dalam terowong-terowong. Jadi air laut jadi air tawar, air mineral, boleh minum. Memang dalam tu tak ada air. Kan? Jangan sebut sini bagaimana pertolongan Allah. Jadi mereka menyediakan kemampuan, kelengkapan untuk perjuangan tadi mengikut kemampuan mereka. Kerana mereka tidak takut dan tidak bacol berhadapan dengan musuh. Sebab itulah kita dapati bumi-bumi Islam seperti di Palestin, di Syria dan di medan-medan jihad yang lain menjadi saksi bagaimana di hadapan Allah SWT, bagaimana mereka telah bersungguh-sungguh mempersiapkan kekuatan tadi. Ingatlah pada hari yang mana tidak berguna pangkat, kebesaran dan kekuasaan, segala kehebatan dan kelengkapan, segala penyokong. Inilah mereka, di antara kelengkapan mereka, tidak merasa, ingatlah pada hari yang tidak berguna tadi, hari di mana nak kembali kepada Allah. Jadi sebelum sampai waktu kita kembali kepada Allah dalam keadaan kosong, tak ada apa, tidak ada amal. Amal kita setakat semayang je, semayang pun ya tak ya. Semayang tidak membina kekuatan. Jadi setakat amal gitu je. Mereka, amal itu menjadi kekuatan. Sebab tu saya sebut semalam, bagaimana yang digambarkan oleh Yahya Sinwar, Abu Ibrahim, Syahid Abu Ibrahim, bagaimana digambarkan bahawa kami ditekan dengan penjara, dikurung, dikepung, diboikot, menyebabkan berlakunya ketakutan, kesiksaan, sakit, ancaman dan sebagainya. Tetapi dia kata, di situlah kami belajar bersungguh-sungguh. Semua ketakutan, semua kesakitan, semua ancaman dan semua yang mereka lakukan ke atas kami, itulah rupanya senjata. Senjata. Maknanya senjata yang paling ampuh dikata ialah kesabaran. So sabar tu sebahagian daripada senjata. Maknanya bila mereka ikatkan kelengkapan dan kemampuan mereka itu kepada Allah, ikatkan dengan iman pada Allah, ikatkan dengan takwa kepada Allah, maka jadi kesusahan tu sebagai suatu yang membakar amal mereka. Kesakitan suatu yang membakar amal mereka, yang menjadi pendorong, menjadi motivasi sehingga akhirnya mereka boleh bangun sampai hari ini tidak boleh dikalahkan. Jadi sebab itu. Sebab itulah di antara kelengkapan mereka, ini nak sebut cara gaya hidup mereka tu. Dan antaranya ialah tidak merasa keberatan menegakkan solat tahajud pada waktu malam, pada waktu tengah-tengah malam. Disertai dengan doa dan munajat kepada Allah. Mereka tidak pernah takut berhadapan dengan musuh Allah dan tidak takut kepada sesiapa pun bila mereka berada di atas jalan Allah. Jadi oleh kerana pergantungan mereka, iman mereka, mereka melihat setiap satu perkara itu berlaku dengan asbab, dengan qada dan qadar Allah tadi, maka mereka
meletakkan pergantungan tadi. Boleh bangun malam. Kita hari ni nak bangun malam pun nak kena ada masa-masanya. Kan? Tak boleh nak bangun malam tiap-tiap hari. Kenapa tak boleh bangun malam tiap-tiap hari? Kenapa tak boleh nak munajat pada Allah tiap-tiap hari? Bertaubat pada Allah tiap-tiap hari? Kenapa tak boleh nak baca Quran? Kerana kita belum lagi masukkan diri kita di dalam hakikat perjuangan dan kebangkitan. Kita masih duduk kat tepi-tepi je, cakap-cakap je. Kita duduk kata, saya buat research ni, saya buat research tu, saya tahu ni. Kita tahu macam-macam. Tapi kita belum masuk. Sebagaimana digambarkan oleh Yahya Sinwar. Dia kata bahawa yang paling berat, yang paling besar di dalam perjuangan ini ialah penyerahan hati, penyerahan diri kepada perjuangan. Kita serahkan diri kita. Kita wakafkan diri kita. Kita wakafkan pemikiran kita. Kita wakafkan seluruh hidup kita kepada perjuangan. Di situlah dia kata sebenarnya perkara yang besar di dalam pengorbanan. Maknanya bukanlah mati syahid. Mati syahid ni yang last. Habis. Kemuncak dia. Habis. Tapi sebelum nak dapat mati syahid, sebelum nak dapat kemenangan itu, maka dia kata penyerahan diri, wakafkan diri kepada perjuangan tadi. Itu yang paling susah. Itu yang paling susah sekali. Kita hari ni bolehlah, sikit-sikit lah. Ada masa kita tidur banyak, ada masa kita buat maksiat pula, ada masa kita lalai pula, ada masa kita buat benda sia-sia. Kenapa? Kita masih lagi belum sepenuhnya menyerahkan kehidupan kita ni untuk perjuangan kebangkitan fi sabilillah. Ini perkara yang berlaku kepada Taifah yang kita gambarkan yang berada di Gaza tadi. Sehingga menyebabkan mereka boleh bangun malam. Kerana memang mereka dah serahkan diri. Maknanya malam ni bukan untuk tidur. Malam ni bukan untuk nak bermimpi-mimpi. Malam untuk bangun. Jadi bila sampai waktu malam, bukan dia nak tidur. Dia tidur sekadar rehat supaya boleh bangun malam. Jadi malam untuk bermunajat kepada Allah. Malam untuk bertahajud kepada Allah. Malam untuk bertaubat kepada Allah. Ini pejuang. Dia melihat setiap aspek kehidupan itulah penyerahan diri dia kepada perjuangan dan kebangkitan. Di situlah kekuatan, di situlah ketakwaan, di situlah kita kata pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala datang daripada masa ke masa. Dan inilah satu yang kita lihat contoh dalam kehidupan mereka. Dan dikata mereka tidak pernah takut bila mereka dah serahkan diri kepada Allah nak berjuang, tak takut dah. Maknanya kalau mati tu memang Allah dah ready kan untuk matilah. Kalau kita mati tuan-tuan, bolehkah kita nak tangguh-tangguh mati kita sedangkan Allah dah pun tetapkan kematian kita. Jadi sebab tu digambarkan perjuangan itu bukan hanya sebagai satu pilihan. Perjuangan bukan satu pilihan kata Yahya Sinwar semalam rahimallahu asy-syahid. Tapi perjuangan adalah satu kewajipan yang telah Allah tentukan kepada kita. Orang beriman, orang yang nak bersama dengan kebangkitan, innallaha yab'atsu li hazil ummah tadi, orang yang nak bangkit bersama umat tadi, nak melakukan tajdid tadi, maka perjuangan bukan pilihan, kata Yahya Sinwar semalam. Perjuangan adalah satu kewajipan yang wajib, yang Allah dah tentukan, dah takdirkan kepada semua orang-orang yang nak bangkit. Jadi ini perasaan mereka. Ini perasaan mereka sebab mereka boleh bangun malam. Sebab memang nak kena buat. Macam kita lah. Katakanlah kita kerja dekat office. Masuk office pukul 8. Masuk office pukul 8. Nak jalan ke office tu, kalau kita lewat keluar, insya-Allah sampainya pukul 10. Maka kita awal-awal dah keluar dah. Silap-silap sebelum subuh lagi dah keluar. Kenapa? Bimbang traffic jam. Bimbang tak dapat nak punch card sebelum pukul 8. Bimbang tak boleh nak sampai on time. Mungkin lepas subuh terus jalan. Ataupun katakanlah subuh pukul 6. Habis solat terus jalan. Ataupun sebelum subuh semayang on the way. Kalau duduk di Seremban tu. Contohnya tinggal di Seremban. Nak pergi bekerja di Putrajaya. Maka dia kena keluar sebelum ataupun di PJ. Macam ni saya kat UAE tu. Kan di PJ contohnya kan. Daripada Seremban, ada kawan daripada Seremban. Nak pergi ke PJ on time pukul 8 nak kena ada dah. Dah ada kelas pukul 8 tu. Maka dia kena keluar sebelum subuh. Tiap-tiap hari sebelum subuh. Keluar. Dan perjalanan bila sampai ke RNR Seremban ataupun RNR mana-mana, hentian mana-mana, dia berhenti kejap, solat. Tiap-tiap hari.
Kemudian balik pula, kan, bila dia balik pula, jam pula, balik sampai pun lewat, bukan sampai awal. Nak sebut. Tapi berlaku, dia boleh bangun pagi, dia boleh pergi on time. Kenapa? Kerana dia merasakan kerja itu, tugas itu satu kewajipan, bukan pilihan. Suatu yang telah Allah takdirkan. Dia kena mengajar di UAE sampai kat PJ pukul 8. Daripada Seremban, daripada Negeri Sembilan tu, dia kena keluar awal. Pukul 5 dah keluar. Pukul 5 dah keluar. Nampak? Jadi begitulah. Mereka, orang yang berjuang tadi, dah menyerahkan seluruh hidup dia. Maka malam bukan lagi untuk tidur. Malam supaya dia boleh bangun, bercakap dengan Allah, bermunajat dengan Allah, bertaubat kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa. Malam tempat dia bermesra, mencari kekuatan, mencari cahaya-cahaya yang Allah nak bagi pada dia. Nampak? Ini perkara-perkara yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di sana. Inilah yang telah melahirkan orang-orang seperti Abu Ibrahim Al-Syahid rahimallah. Seperti kita sebut tadi Yahya Sinwar yang kita dengar, kita tengok, kita cerita, kita tengok gambar dia apa sebarang, semua orang rasa sedih lah, seronok, segembira. Ini kehidupan mereka yang kita nak kena ambil dalam kita kata diary kita, diary kita. Satu daripada sikap mereka. Ni saya sebut ni semua adalah perkara yang berlaku. Ni semua nota-nota yang ada, yang Allah izin, dan kita melihat, kita mengkaji nota-nota penyampaian daripada syekh-syekh yang ada, termasuk daripada sanalah. Satu daripada sikap mereka ialah tidak suka menunjuk-nunjuk kebaikan kepada orang lain. Bila buat masih lagi ada ujub, bila buat masih ada lagi riak, bila buat masih ada lagi sum'ah ataupun apa saja penyakit hati, ini perkara yang mereka jaga sangat. Mereka jaga sangat. Kita tak tahu. Kan? Kat mana si Yahya Sinwar ni? Lepas dia dilantik jadi ketua pergerakan Hamas pada masa tu, dia pun kata saya nak kena balik. Ambil masa 2 jam nak sampai tempat dia. Kat mana? Semua orang tak tahu. Sebahagian cakap apa? Kata ni dia mesti nak disembunyikan. Dia kata Hamas sembunyikan dia. Hamas sembunyikan dia. Kenapa Hamas sembunyikan dia? Takut dia dibunuh oleh Israel. Hamas bukan sembunyikan dia. Semua yang ada dalam perjuangan tadi, semua mereka duduk di dalam persembunyian. Sebab kalau tidak memang kena bunuh. Bukan dia disembunyikan. Tak. Memang dia duduk dalam persembunyian. Tapi bukan duduk dalam persembunyian, dalam benteng lah, bunker dan sebagainya. Bukan tujuan nak lari daripada serangan Israel. Tak. Tetapi kerana mereka menyusun strategi. Dan dia antara yang di hadapan. Kalau kita ingat contoh, saya bagi satu contoh lah. Ini cerita-cerita sahabat-sahabat kita Palestin. Satu contoh saya kata. Satu hari, kalau hari ni kita nampak Yahya Sinwar, kita cerita sikit tentang sikap-sikap dia, wasiat dia sebagainya semalam. Cuba tengok baliklah kuliah tentang wasiat Abu Ibrahim Al-Syahid rahimallah ini. Jadi hari ni saya sambung sikit tentang bagaimana sifat-sifat mereka tadi. Baik, nak sebut kat sini. Kita ingat inilah dia contoh. Tak. Ismail Haniyah yang dibunuh pun sama juga. Berlaku satu kisah yang diceritakan oleh sahabat-sahabat di sana. Satu kisah bagaimana satu ketika itu komando-komando Brigade Al-Qassam. Bila kata Brigade Al-Qassam, bila komando ni main, mereka hafal Quran 30 juz. Salah satu syarat, mesti hafal Quran 30 juz. Kita ingat, Yahya Sinwar ni, dia hafal Quran berapa juz? 30 juz. Dia mesti. Maknanya serius mereka sampai peringkat boleh hebat. Hebat dalam Quran, hebat dalam hadis dan sebagainya. Baik. Jadi satu ketika tu ada satu kumpulan komando. Jalan. Dalam satu misi nak pergi ke tempat Israel masuk, kemudian mengambil sesuatu lah dari sana. Adalah misi dia. Jadi bila misi itu susah, tapi Allah izin jaya. Balik masuk semua ke dalam tempat kita kata dalam dia punya terowong dia. Duduk kat terowong tu, kerana misi tu agak bahaya dan lama sikit beberapa hari, maka mereka duduk, mereka rehat sekejap. Sebelum keluar mereka rehat. Semua pakai tutup muka. Maka tiba-tiba ada salah seorang daripada ketua misi tu lah, dia kata, hari ni hari special. Tapi sebelum kita pergi misi yang lepas ni, kita nak kenal sahabat-sahabat kita ni siapa.
Kita nak kenal sahabat-sahabat kita ni siapa. Maka kita buka topeng. Buka topeng. Mereka tak kenal satu sama lain ni. Mereka daripada division macam-macam, buka topeng. Yang kenal lah. Ada 3 orang rapat kenal lah. 3 orang. Kita buka topeng. Katakan ada 10 orang. Kita buka topeng. Nak buka tengok. Nak tengok siapa yang sahabat ni. Jadi, semua kata, tak apalah pasal arahan daripada ketua kan. Kita okeylah buka. Buka. Seorang tak nak buka. Ada seorang tak nak buka. Dia kata, tolonglah. Tak payah buka lah. Dia kata, tolonglah tak payah buka. Tolonglah tak payah buka. Dia kata, tak boleh. Kena buka ni arahan daripada ketua ni. Kena buka. Buka topeng ni nak bagi tengok siapa. Kena kenal sahabat-sahabat ni. Sebab sebagian daripada division tempat lain. Bila arahan tu, jadi dia punya coding dia. Kod dia. Jadi kena buka juga. Dia menangis. Tak nak buka. Buka lah dia kata. Arahan, saya arah aku buka. Akhirnya dia buka. Pasal dia ikut arahan ketua dia kan. Buka. Rupanya yang last kali buka. Yang tak nak buka tadi. Dialah Ismail Haniah. Syahid Ismail Haniah rahimahullah. Perdana Menteri ataupun Presiden kepada Palestin. Bersama-sama dalam misi Brigade Al-Qassam. Semua terkejut. Tak sangka Ismail Haniah bersama dalam misi untuk nak masuk ke tempat Israel tu. Bersusah merangkak. Buat sama-sama mengelak kita kata daripada serangan daripada Israel. Tangkap apa dan sebagainya. Adalah misi dia. Berpeluk semua. Peluk Ismail Haniah. Ya akhi, wahai saudaraku. Peluk Ismail Haniah menangis. Menangis. Dia kata apa? Dia kata, aku tak nak buka. Aku tak nak kau kenal aku siapa. Dia menangis. Semua pakak-pakak menangis sama-sama. Ya Allah, terimalah amalan kami. Ya Allah, terimalah amalan kami. Ya Allah, kami tak mau tunjuk-tunjuk. Kami tak mau dikenali. Ini sifat mereka. Bukan kita buat sikit tetapi satu dunia tahu. Buat sikit tetapi kan kita tunjuk pula. Kadang-kadang kita buat sikit, kita terpaksa besar-besarkan dia. Jadi sikap mereka yang berjuang tadi tidak suka menunjuk-nunjuk kebaikan kepada orang lain. Dan tidak pula menyorok-nyorok perbuatan buruk mereka. Maknanya dia buat buruk kat belakang je. Bila tak ada sahabat dia, bila tak ada kawan dia, bila tak ada ustaz dia, tak ada apa. Masa tu dia buat macam-macam. Tetapi depan semua pakat baik. Dia tak menyorokkan perbuatan buruk. Dan tidak menunjuk-nunjuk perbuatan baik dia. Kan? Jadi apa yang ada pada zahir mereka sama dengan apa yang ada pada batin mereka. Mari kita menghayati ni. Kan? Jadi kita lihat macam contoh Ismail Haniah tadi. Syahid Ismail Haniah rahimahullah. Bagaimana keadaan dia. Bila terpaksa buka sarung tu. Dia tak nak buka. Dia minta tolonglah. Biarlah saya tak boleh. Kalau tak buka ni, lepas ni misi kita lagi besar ni. Kita ni satu grup ni. Allah dah izin dikumpul. Satu grup ni, kita akan pergi misi yang lagi besar lepas ni. Kita nak kena kenal diri kita siapa. Supaya kalau ada orang menyamar, kita boleh pancung dia awal-awal. Dan bila dia buka, tengok Ismail Haniah yang merupakan Perdana Menteri Gaza. Bersama-sama dengan misi Brigade Al-Qassam. Dia pergi ke front line. Masuk ke kawasan Israel. Jadi kita ingat hari ni, Yahya Sinwar aja duduk di front line. Duduk berjaga di tempat posisinya. Kita ingat Yahya Sinwar aja. Tak. Kan? Murabbi dia. Nakib dia. Orang yang benar-benar memimpin dia termasuklah Ismail Haniah rahimahullah. Antara orang yang duduk di barisan depan. Tapi mukanya tutup. Orang tak kenal. Yang kenal komander dia. Chief commander dia tahu. Chief commander tahu. Itu pun sebab kalau tak tahu, mana boleh nak pergi kan. Mesti kenal. Tetapi kan, perkara ini tidak diketahui. Kita tengok bagaimana kita di sini. Keadaan kita kat sini macam mana. Kita berjuang. Berjuang kita nak suruh orang tahu. Berjuang kita nak bagi orang cerita kat orang sebagainya. Adalah sikap mereka. Dan apa yang ada pada zahir mereka adalah sama dengan apa yang ada pada hati mereka, batin mereka. Kerana sesungguhnya mereka tahu, mereka yakin sepenuhnya bahawa Allah SWT mengetahui apa yang ada pada lahir dan apa yang ada pada batin. Tidak mungkin mereka dapat menipu Allah. Kita pun hari ni nak kena rasa, tak mungkin kita dapat menipu Allah. Boleh kita nak tipu Allah ke? Allah yang menjadikan kita. Allah menjadikan roh kita. Allah menjadikan kita semua. Memberikan segalanya pada kita.
Hati kita yang berbisik tu pun Allah tahu. Ini perkara-perkara yang kita nak kena rasa bagaimana sifat seorang pejuang yang ada pada Taifah Mansurah, yang menjadi role model, contoh kepada kita. Bagaimana yang digambarkan oleh Yahya Sanwar dalam wasiatnya kemarin, yang kita bacakan sama-sama tu. Dan bagaimana dia kata, Gaza akan tetap menjadi ibu kota kepada perjuangan dan pengorbanan. Ibu kota kepada ketabahan. Ibu kota kepada ketabahan. Jadi nak sebut kat sini bagaimana kan kita melihat sifat-sifat mereka. Tapi semua tu bukan lahir tak sengaja, semua jadi baik tu macam itu, bukan. Semuanya lahir daripada tarbiyah imaniyah dan akidah yang diluruskan, hati yang dibersihkan, kefahaman fikrah yang dijelaskan, akal yang disedarkan. Dia bukan hanya sekadar jadi macam itu je. Dia bukan jadi macam itu, tapi dia jadi dalam keadaan mereka duduk dalam tarbiyah yang tersusun. Bersama dengan murabbi mereka, bersama dengan pembimbing-pembimbing mereka, menghidupkan akidah mereka, akidah yang lurus. Ini semua lahir daripada tarbiyah. Ini yang berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak kena contohi. Sebenarnya mereka berinteraksi kerana Allah semata-mata. Jadi bila mereka bergaul dan berhubung, berbual, mereka hanya berinteraksi kerana Allah. Ini kita nak tengok ni dalam diri kita ni, supaya kita ni layak untuk bersama dengan mereka ni. Layak untuk menjadi orang yang bangkit ni. Layak untuk bersama-sama dengan kekuatan kebangkitan. Sesungguhnya mereka ni berinteraksi kerana Allah semata-mata. Sementara itu segala bentuk interaksi dengan manusia sentiasa dirasakan berada di dalam pengintipan dan pengawasan Allah. Jadi bila dia bersama dengan sahabat dia, dia bersama dengan manusia-manusia yang lain, maka sentiasa mereka rasa mereka sedang diawasi, mereka sedang diperhati, dipantau, diintip oleh Allah SWT yang mencakupi serta meliputi. Ini suasana dia. Jadi maka jadilah pergaulan sesama mereka itu pergaulan yang penuh dengan anasir-anasir Islam, disebut sebagai muasirat kharijiyah Islamiyah. Jadi dia merasakan bahawa Allah memerhatikan mereka bila bercakap. Dia tak bercakap benda yang sia-sia. Dia tak bercakap benda yang lara-lara. Layak ke orang yang berdepan dengan Israel ni, berdepan dengan Zionis ni, makhluk paling jahat ni, bercakap pasal dunia? Boleh ke nak cerita pasal, aku terlupalah ada bola sepak, aku terlupalah ada konsert, aku terlupalah ada benda-benda dunia. Sedangkan sedang berhadapan dengan kematian. Kematian anytime. Sebab tu pengalaman saya bila bersama dengan sahabat-sahabat kita ni, kan. Dia punya tazkirah, contohnya, bukan mengingati mati macam kita hari ni. Ingatlah mati bila nak datang, apakah kita dah bertaubat, itu tazkirah kita. Mereka bukan, sebab kematian dah depan mata dia. Mati dah depan mata. Jadi apa tazkirah dia? Ni satu ketika saya bersama dengan mereka solat zuhur pada masa itu di kamp pelarian. Dan salah seorang syekh tu, dia suruh saya cakap. Dia kata, saya nak dengar, saya tak nak cakap, saya nak dengar. Kemudian dia kata, maka dia pun bangun, dia pun cakap, saudara-saudara, sudahkah kamu memilih syurga mana yang kamu nak masuk? Tuan-tuan, kematian depan mata ni. Kita hari ni tazkirah kita ingat mati. Ingatlah mati bila Israel datang memanggil. Ingat nyanyi pun ingat mati juga. Kita kat sini lah. Sebab kita masih lalai dengan kematian. Tak, mereka kat sana, tahap iman mereka, al-yaqin, kematian tu dah nampak tiap-tiap hari. Jadi, apa yang diingatkan mereka ni, mati dah banyak mati ni, depan mata, banyak mati. Diingatkan, sudahkah kamu memilih syurga mana yang kamu nak masuk? Dah pilih syurga mana? Maka semua diam. Walaupun soalan ni dah biasa kan. Semua diam tunduk. Maknanya nak tengok kehidupan kita ni. Maka dia kata, kalau kamu nak pilih, wahai sahabat-sahabatku, maka pilihlah Jannatul Firdaus.
Jadi tazkirah dia nak pilih syurga yang mana? Bukan tazkirah ni ingat mati. Ini orang yang hidup bersama kekuatan perjuangan tadi. Kalau nak pilih, pilihlah Jannatul Firdaus, kata dia. Subhanallah. Saya dengar masa tu, tersentuh. Kata subhanallah, kita tak pernah fikir syurga mana aku nak pilih ni. Di sisi Allah, nak minta ke Allah. Kita malu nak minta, kita mana layak, tapi kita nak minta ke Allah ni, nak pilih, nak minta Allah pilih kita. Kita nak minta pada Allah. Syurga mana yang dah pilih dah. Maka dia kata, kalau nak pilih syurga, pilihlah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus yang paling tinggi sekali. Yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata dia, kalau kamu sudah pilih Jannatul Firdaus, maka dia bidam birruh. Maka kamu nak pilih Jannatul Firdaus bidam birruh, dengan darah dan dengan nyawa kamu. Kalau nak pilih Jannatul Firdaus, bukan dengan sembahyang sekali-sekali, bangun malam sekali-sekali, baca Quran sekali-sekali, bertaubat sekali-sekali, buat dosa banyak kali, tak kisah, buat sia-sia melampau-lampau. Tetapi bidam birruh, kalau kamu dah pilih Jannatul Firdaus, maka dengan darah dan dengan roh kamu, dengan nyawa kamu. Ini peringatan yang ada di kalangan mereka. Kehidupan mereka bukan lagi kehidupan dunia. Kehidupan mereka, kehidupan di akhirat. Kehidupan nak dapat redha Allah. Kehidupan nak menjadi hamba Allah yang berjuang. Hidupnya kerana Allah. Matinya kerana Allah. Semua dalam perjalanan perjuangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Taifah yang menjadi contoh kepada kita. Ini kita nak kena rasa macam itu. Nak kena rasa. Ini contoh. Kita hari ini subhanallah masih lagi sayang dengan dosa kita. Masih lagi sayang dengan macam-macam yang datang dalam hidup kita. Masih lagi bersama dengan arus. Masih bersama dengan arus. Kita masih nak ikut, tak apalah. Buatlah. Kita tak mampu. Nak berniaga kena guna pinjam riba. Kan? Nak kerja, tak apa, kerja tu kita terlepas solat, terlepas tak apa, buat je lah, buat. Ini kehidupan kita di sini. Masih lagi mengutamakan dunia. Masih lagi mengutamakan apa yang kita kata sebagai nafsu kita. Wa iyazbillahi min zalik. Ini berbeza. Ini suasana yang ada kepada sahabat kita di sana. Sebab itulah digambarkan sisi al-iman. Keimanan itu menjadi asas, menjadi dasar kepada perjuangan tadi. Bukan lagi kata-kata, saya nak berjuanglah, saya ni pejuanglah, saya ni ahli silat negara, saya ni orang yang pakar bahagian pertahanan, saya ni askar dan tentera, saya ni polis dan komando. Bukan kata dan apa, tetapi jiwa mereka bersama Allah, bersama redha Allah. Dan perjuangan itu adalah penyerahan diri. Penyerahan diri untuk mendapatkan redha Allah. Ya, sebab itu kita tengok sini bagaimana sifat mereka tadi. Bila mereka bersama-sama dengan sahabat-sahabat mereka, mereka merasakan bagaimana mereka sedang diawasi oleh Allah. Ini sebagai syu'ur dan ma'iyyatullah. Syu'ur ma'iyyatullah itu merasai Allah bersama. Dan syu'ur wujdan Allah. Syu'ur wujdan Allah, merasai Allah ada. Merasai Allah maha berkuasa. Dan sampai peringkat syu'ur ma'iyyatullah. Ini semua tahap-tahap makrifat kepada Allah. Jadi mereka ni memang ada proses mengenal Allah. Dan mengenal Allah. Sebab tu dia ada dia punya syariatnya yang dia hayati. Macam amalan syariat dia tak tinggal. Contohnya solat witir. Solat witir tak tinggal solat witir. Solat witir, solat duha, itu semua wajib. Walaupun nampak macam kita kata kita ni sunat, tapi mereka jadikan sebagai sesuatu yang wajib. Berzikir, baca Quran. Baca Quran. Syu'ur ma'iyyatullah ni merasai kebersamaan dengan Allah. Ma'iyyatullah ni merasa bersama Allah. Syu'ur wujdan Allah, merasai kewujudan Allah. Nanti kita cerita nanti sikit lagi. Baik. Jadi sinilah kita lihat bagaimana kadang-kadang
mereka merasa susah. Jadi bukanlah maknanya bila kita berjuang, kita berkorban, kita berada dalam keadaan kita kata tersusun dengan tarbiyah, kita akan hidup dengan senang. Tak. Mereka merasa susah lantaran kesabaran mereka itu dalam kebenaran. Dia rasa sabar tu adalah suatu senjata yang perlu ada pada mereka. Macam mana kata Yahya Sanwar Asy-Syahid, sabar itulah senjata. Sabar itu kerana mereka yakin berada pada kebenaran. Jadi mereka mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sikap dan tingkah laku yang demikian. Jadi dalam hati mereka, kalau susah, mereka contoh Nabi. Nabi pun susah. Kalau miskin, Nabi pun miskin. Kalau kena boikot, kena kepung, Nabi pun kena boikot, kena kepung. Kalau kena cela, Nabi pun kena cela. Nabi pun kena cela. Jadi maknanya dia mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sabar tu menjadi kekuatan pada mereka. Bukan sabar melemahkan. Kena masa tak ada makanan, down sikit. Kena masa tak ada air, down sikit. Kena masa kena seram bom jatuh, mati saudara, mati anak-anak, mati isteri, suami dan sebagainya. Down kita. Tak. Lagi susah, lagi payah, lagi kesakitan, keperitan hidup yang mereka rasai, maka lagi kuat kesabaran mereka kerana mereka tahu Rasulullah SAW sabar. Dan sabar itu sebahagian daripada senjata. Jadi sabar ni bukan hanya sekadar untuk dapat pahala. Sabar. Allah nak ampunkan dosa. Allah nak tingkatkan pahala kita. Allah nak bagi kita matang. Itu kita nampak diri kita kan? Tak. Sabar itu adalah senjata kepada perjuangan. Tanpa kesabaran, kita tidak boleh berjuang. Jadi sabar ni adalah perjuangan. Senjata. Digambarkan oleh Yahya Sanwar semalam. Kita sebut. Sabar ni senjata. Dan senjata ni perlu kita perkuatkan. Lagi kuat kesabaran kita. Lagi kuat, kita kata ketahanan, keteguhan kita, ketabahan kita. Maka lagi kuatlah senjata kita yang dipersiapkan oleh Allah. Jadi Allah bagi susah. Allah bagi sakit. Allah bagi terkepung. Allah bagi kita keadaan macam-macam kesusahan tadi. Bukan Allah nak menganiaya kita. Rupanya Allah nak bagi kekuatan kepada kita. Itulah senjata. Jadi sabar ni senjata. Inilah jiwa para pejuang. Dia rasa macam tu. Dan kenapa dia boleh bersabar tadi? Kerana dia tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabar. Dan Rasul sallallahu telah dijadikan contoh yang baik. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in pun telah menunjukkan contoh. Jadi mereka berada dalam keadaan yang sentiasa mencontohi, mentauladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi susah, memang susah. Kena kepung. Kita ni berapa hari sangat kita boleh kena kepung ni kalau kita ni tak ada air. Berapa hari boleh tahan tak ada air kita ni? Berapa hari boleh tahan tak makan? Berapa hari kita tahan? Sakit. Sebahagian daripada Brigade Al-Qassam, Allah izin, kanser. Sebahagian mereka sakit. Dalam keadaan sakit, kanser, mereka berjuang. Bukan nak tunggu sihat baru berjuang. Tak. Dia tak tunggu sihat baru berjuang. Dia tak tunggu kaya baru nak sedekah. Dia tak tunggu dalam keadaan yang aman, damai baru nak berperang. Tak. Ketika dia susah, ketika itulah dia sabar dan berjuang. Ketika dalam keadaan sakit, ketika itulah dia sabar dan berjuang. Jadi perjuangan ini senjatanya sabar. Jadi kalau hari ini kita tak boleh tahan kesabaran. Tak boleh nak tahan. Susah. Tak boleh nak tahan ikut sunnah. Tak boleh nak tahan. Tak boleh nak tabah kita. Kekal istiqamah dengan sunnah Nabi tadi. Maka jangan sebut tentang kebangkitan dan perjuangan. Kerana perjuangan memerlukan senjata. Dan senjata salah satunya yang besar ialah as-sabrun. As-sabar. Iaitu kita sabar. Dan kita memperkuatkan sabar macam yang Allah gambarkan. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Pak.
Wattaqullah. Itu senjata tu. Kan? Wahai orang beriman, sabar. Kuatkan sabar kamu. Ikat warabitu, ikat diri kamu dengan kesabaran berjuang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nampak? Takwa ni dia akan bagi apa? Jalan penyelesaian yang tak disangka-sangka. Nampak? Jadi sabar ni senjata yang boleh membawa kepada kemenangan. Inilah al-iman. Al-iman yang ada pada mereka, yang datang daripada hati yang bersih, pemikiran yang sedar, dan fitrah yang salimah, yang menyebabkan mereka merasai halawatul ibadah, kelazatan dalam beribadah. Halawatul jihad. Jihad itu satu halawah, satu kelazatan, satu kemanisan. Halawatul jihad. Jadi bukan jihad ni susah, tapi jihad ni sebenarnya kemanisan. Kemanisan pada mana? Kemanisan pada al-iman. Kemanisan pada at-taqwa. Inilah perkara yang ada kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Ini satu perkara yang kita nak kena faham. Kalau orang tak berjuang, dia tak faham. Kalau orang tak beriman, tak berjuang, dia tak faham. Bila tak faham, macam mana kita nak bangkit? Kita ingat, aku ni dah bagus dah, aku dah elok dah, aku dah baik dah, aku rupanya jauh panggang daripada api. Jauh. Kenapa? Rupanya tak sama. Ini contoh di depan kita ni. Bukan lagi contoh sahabat-sahabat. Tentulah sahabat lebih hebat. Tentulah jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih hebat. Ini baru depan kita ni. Yang depan kita yang kita nak jadikan sebagai contoh kehidupan yang ada pada mereka. Sekalipun semua orang marah kepada mereka. Satu dunia condemn dia. Ini pengganas. Mereka kata apa? Ini Brigade Al-Qassam ni pengganas. Brigade Al-Qassam ni pengganas. Kita kata penjahat. Bunuh bayi lah. Perkosa perempuan. Macam-macam tuduhan dibuat. Sekalipun semua orang marah kepada mereka, mereka tidak peduli. Selagi Allah redha kepada mereka. Ini al-iman. Al-iman. Banyak orang marah satu dunia tak suka kata pengganas macam-macam. Semua benda buruk-buruk saya tunjuk ke dia lah. Tetapi mereka tak peduli hati mereka selagi Allah redha. Allah redha terhadap mereka. Sikap mereka yang berterus terang menyatakan kebenaran bukanlah dengan cara kasar dan maki hamun. Malahan menyatakan kebenaran dengan tegas, berani sebagai laki-laki. Jelas, bersopan santun, akhlak yang mulia. Jadi bila dia nyatakan tentang kebenaran, kan macam dia sebut kan, dia kata, jangan kamu tunggu kepada keadilan dunia, kata Yahya Sinwar. Jangan kamu, aku berwasiat kepada kamu, jangan tunggu kepada keadilan dunia. Kerana aku hidup dan menyaksikan bagaimana kesakitan-kesakitan kami direaksikan oleh dunia dengan diam. Dunia diam. Kami kena bom, kami kena kepung, kami kena sekat makanannya, kena sekat pendidikan, kena sekat semua. Dunia diam. Diam, kita pun diam. Kita tak berjuang, tak bantu mereka, tak pertahankan mereka. Nak ambil derma, nak ambil dana sikit untuk bagi mereka pun, kita kata apa? Daripada bagi kat Palestin, baik kita bagi kat orang kita ni. Banyak yang lapar, banyak yang gelandangan, banyak. Tolong Malaysia lah, apa nak tolong Palestin? Itu kita kata. Kata Yahya Sinwar dalam wasiatnya, dia kata apa? Jangan tunggu keadilan daripada dunia. Jangan tunggu apa yang ada pada mereka dunia tadi. Kerana mereka itu semua bukan harapan kita, pergantungan kita tadi. Tetapi kita mesti bersikap adil. Dia kata kita mesti bersikap adil. Jadi sinilah dia kata bagaimana walaupun semua orang tak suka, kita tetap tidak peduli selagi Allah redha kepada kita. Maka sikap mereka berterus terang bukanlah hanya kasar, berterus terang menyatakan kebenaran bukanlah dengan cara yang maki hamun, tetapi menyatakan kebenaran dengan tegas. Apa kata dia? Perjanjian-perjanjian. Jangan kamu kompromi pada hak-hak kamu. Hak ni Allah bagi kat kita dah.
Kita pula kompromi, tak apalah. Nak kepung kita tak apalah. Buat perjanjian tak apalah. Kita kompromi pada satu hak kita. Jangan kamu kompromi kerana pada hak-hak yang telah Allah bagi pada kamu. Itu kata tegas. Yahya Sinwar tegas. Tak boleh. Kita nak berjanji-janji cara politik ni. Janji sini, janji sana tak tepat pun. Maka dikata menjadi seorang laki-laki yang tegas, yang berani, jelas dan bersopan santun dan berakhlak mulia. Mereka bukanlah maksum. Kadang-kadang melakukan kesalahan. Ada juga mungkin kesilapan, kesalahan, dosa. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain. Mereka tidak sunyi daripada segala cacat celah. Ada kelemahan, ada cacatnya. Tidak bersih daripada segala dosa. Kadang-kadang kita lihat ada dosanya. Kerana yang maksum, yang terpelihara daripada segala dosa dan noda, hanyalah para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selagi maksiat dan kesalahan yang dilakukan oleh sebahagian daripada mereka itu merupakan perkara yang datang dan pergi. Maknanya mereka dosa. Tapi bila dosa, mereka bertaubat. Dia datang, dia pergi. Dia tidak jadi sebati. Jadi dosa yang ada pada mereka yang berjuang, dia tidak jadi sebati. Dia tidak jadi darah daging malakah. Dia tidak jadi tafa'ul bersebati. Maknanya kalau dia dosa, bukan dosa yang dia ulang-ulang. Mereka bukannya orang tak ada dosa, bukannya maksum. Semua orang ada salah, ada silap. Mereka pun ada kesalahan, ada cacat celanya. Tidak bersih daripada dosa. Tetapi dosa yang ada itu merupakan perkara yang ada dan tak ada, datang dan pergi. Iaitu tidak bertafa'ul, tidak sebati. Tidak jadi darah daging. Kita hari ini nak berjuang. Tapi kita tak nak buang dosa kita. Kita nak berjuang. Tapi kita masih sayang dengan kelemahan kita. Masih sayang dengan nafsu kita, kemungkaran kita. Nak berjuang tapi masih simpan dosa-dosa kita. Ini berbeza dengan mereka yang hidup dalam perjuangan yang ada di sana. Mereka berdosa. Mereka ada cacat celanya. Ada kelemahannya. Tetapi tidak menjadi sebati. Maknanya bila dia teringat. Bila dia teringat dengan dosa tadi. Cacat cela tadi itu. Mereka dinasihatkan. Maka mereka akan diberi nasihat. Ada tazkirahnya. Maka mereka pun insaf. Mereka bertaubat. Kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Sentiasa terbuka luas. Kepada segenap hamba Allah. Yang mengetuk pintunya dengan sungguh-sungguh. Jadi, bila mereka buat salah, ada yang tegur. Anta ni masih lagi bernafsu, contohnya. Malam, tidur banyak. Tak bangun malam, seolah-olah macam tak perlukan kepada pertolongan Allah. Kamu tak bertaubat pada Allah. Witir tinggal. Saya ingat salah seorang daripada kawan yang berjuang, tuan-tuan. Satu hari dia terlambat solat jamaah. Dalam camp latihan ni. Dia camp latihan. Kita kan tentera lah kan. Camp latihan. Satu hari, salah satu wajib solat jamaah. Solat jamaah wajib. Salah satu dia punya peraturan lah. Selain daripada baca Quran 3 juz minima, adalah dia punya peraturan ni, kena tahajud malam, kena duha, kena zikir, istighfar berapa kali. Adalah dia punya maksurat dia baca. Dia baca maksurat. Jadi bila sekali itu dia lambat masuk solat, tak dapat takbir yang pertama dengan imam. Sahabat ni ceritalah. Aku datang lambat, perut sakit, makan banyak sangat, makan silap sebagainya, tak jaga makan. Jadi makan pun kena jaga, jangan sampai terlambat takbir yang pertama ni. Ni sahabat-sahabat ke sana ni. Yang dalam camp ni lah, yang luar-luar tu dia langgar sikit. Dalam camp. Jadi dia kata, satu hari aku lambat solat berjemaah, tak dapat takbir yang pertama dengan imam. Habis sembahyang tu, aku kena panggil. Kenapa kamu lambat? Kamu tak tahu ke pukul sekian-sekian ni masa solat? Katakanlah pukul 5 minit waktu solat, masuk waktu asar. Maka mereka solat sunat. Mungkin 5.15 lah katalah. 5.15 solat bermula, takbir mula.
5.15 kena ada kat sini. Bukan dalam bilik air. Dalam bilik air, kamu tak jaga makan kamu ni. Kamu makan banyak. Kamu makan tak betul. Kena lecture. Padahal, tak dapat solat, tak dapat takbir pertama. Dia masuk dan masuk rakaat yang kedua. Kali, dia diam duduk. Dia hukum pergi ke tempat lain. Maknanya, dia turunkan darjat dia daripada sekarang. Ni geng-geng yang dah boleh nak pergi ke depan. Boleh pergi ke depan lah. Frontline lah. Dia turunkan semula. Pergi ke camp yang baru nak masuk lah. Macam baru nak masuk. Dia turunkan. Kenapa? Tak dapat takbir pertama. Ini disiplin mereka. Disiplin mereka. Jadi apabila berlaku kesalahan, maksiat, perkara yang datang dan pergi, bukan menjadi perkara yang sebati. Jadi bila berlaku sesuatu maksiat, mereka akan bertaubat, insaf, menyesal. Jadi dosa itu tidak menjadi sebati dalam kehidupan ini. Tidak menjadi tafa'ul, tidak menjadi darah daging, malakah. Tak jadi malakah. Tak jadi darah daging dia. Tak jadi adat dia, kebiasaan dia, uruf dia. Dan bila mereka dinasihatkan, mereka insaf, bertaubat, dan kemudian mereka yakin, pintu taubat terbuka luas kepada hamba Allah yang sentiasa mengetuk pintu taubat itu dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya bapa kita Nabi Adam telah derhaka kepada Tuhannya, tetapi dia segera bertaubat dan Allah menerima taubatnya dan Allah telah mengampunkan dosanya. Jadi kita nampak bagaimana suasana ni. Suasana ni kita nak kena rasa. Suasana yang begini yang kita nak kena rasa, insya-Allah. InsyaAllah. Sikit lagi. Maka mereka tidak takbur, tidak bangga diri terhadap seseorang kerana mereka tahu bahawa maksiat takbur itu dosa yang besar. Kadang-kadang membawa kepada laknat Allah. Sesungguhnya iblis itu takbur dan sombong, lalu Allah mengutuknya. Jadi ini antara benda-benda yang adalah. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan nanti kita akan sambung ke sebelah ni. Saya berperasan ke sebelah. Jadi ini antara suasana-suasana yang ada kepada mereka. Bagaimana mereka itu mempunyai satu suasana tarbawi. Suasana yang tarbawi. Suasana yang membina kekuatan. Jadi membina kekuatan ni bukan hanya ilmu je. Bukan hanya sekadar tahu je. Berceramah je, khutbah je. Tapi membina kekuatan. Mesti berada dalam suasana-suasana yang boleh membentuk hati kita, pemikiran kita, fitrah kita, membentuk ibadah kita, membentuk akhlak kita. Dan tarbiyah itu berlaku dalam keadaan kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita. Jadi ini benda yang penting lah, insyaAllah. Itulah insyaAllah sekadar untuk kita sama-sama membina satu kekuatan. Sama-sama kita mencontohilah. Ini orang yang hidup zaman kita ni. Ini bukan orang yang hidup zaman Nabi dulu. Jauh sangat kita kata, itu jauh tu. Sahabat-sahabat Nabi tu jauh. Itu dekat dengan Nabi. Tak, ini zaman kita ni. Zaman kita yang sedang berjuang sekarang ni. Dan insyaAllah apabila mereka sampai waktunya, mereka berada dalam keadaan yang sekarang ni, sampai waktunya, bila mereka dah mungkin Allah izin dalam keadaan yang agak sukar ataupun terlalu sukar, maka wajib bagi kita yang berada di hadapan Allah SWT ini untuk mengambil peranan yang ada. Jadi sebab tu saya sebut cerita ni, saya kisahkan ni supaya kita faham. Mungkin kita akan dipanggil ni. Tak kira lah. Kan? Setahun daripada sekarang, 6 bulan daripada sekarang, 3 bulan daripada sekarang, 2 bulan daripada sekarang. Wallahu alam. Sampai waktu kita dipanggil. Kerana perjuangan Al-Aqsa ialah merupakan kemuncak kepada kebangkitan. So kebangkitan akan ada ni. Jadi sebab tu kita insya-Allah kita cuba tengok balik diri kita, muhasabah balik hidup kita ini supaya mudah-mudahan Allah Taala mendorongkan kita untuk menjadi mereka yang berjuang. Betul-betul berjuang, bukan hanya cakap saja. Betul-betul berjuang, bukan hanya mereka yang hidup bersama dengan sifat-sifat munafik, sifat-sifat musyrik, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita sentiasa doakanlah untuk sama-sama kita, noh. InsyaAllah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah. Kalau ada kesempatan kita sambung lagi. Dan ada banyak lagi benda. Saya ingat ada banyak benda lagi. Tapi punya Allah tak izin. Kita dah habis waktu. Lebih kurang sebelah ni. Lewat dah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita sambung pada masa akan datang. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantulah kami ya Allah untuk mengikuti perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana generasi-generasi sahabat, sebagaimana generasi-generasi yang kemudian sehinggalah pada hari ini. Ya Allah, hidupkanlah kami bersama iman dan taqwa, hidupkanlah kami bersama kekuatan jihad fi sabilillah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi insya-Allah bagi mereka yang masuk lambat ni minta dengar daripada awal lah insya-Allah. Kita juga jangan lupa wasiat Abu Ibrahim ataupun Yahya Sanwal ni yang kita bacakan 2 hari lepas. InsyaAllah tolong dengar, mudah-mudahan dapat manfaat insyaAllah. Aku liquli hadza astaghfirullahalazim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.